Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, kita teruskan sesi PDBR kita untuk bahagian terakhir bagi tajuk wang, iaitu 3.5 penyelesaian masalah. Manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini ialah 3.5.1 menyelesaikan masalah melibatkan wang dalam lingkungan RM1 juta dalam situasi harian. Baiklah murid-murid, sebelum kita terus kepada menyelesaikan masalah harian hari ini, apa kata kita imbas kembali kata kunci yang terdapat dalam ayat menyelesaikan masalah harian yang kita boleh kenal pasti bagi kita menentukan sama ada operasi yang terlibat adalah tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Untuk memastikan operasi yang terlibat adalah operasi tambah, selalunya ayat menyelesaikan masalah harian itu ada perkataan jumlah. Okey. Selain daripada jumlah, ada perkataan lebih daripada ataupun lebih banyak. Okey, bagi mengenal pasti operasi yang terlibat adalah operasi tolak pula, ayat menyelesaikan masalah harian ada perkataan beza ataupun selisih, ataupun perkataan kurang daripada, ataupun lebih dekat, ataupun lebih muda, ataupun baki, ataupun sebelum, lebih cepat dan lebih awal. Okey, bagi memastikan ayat menyelesaikan masalah harian itu adalah operasi darab pula, dalam ayat menyelesaikan masalah harian itu ada perkataan daripada ataupun kali. Selain daripada itu, kalau tak ada daripada dan kali, kita boleh kenal pasti daripada suatu kuantiti nak jadi kuantiti yang banyak, ataupun daripada suatu nilai yang sedikit nanti soalan suatu nilai yang sedikit disuruh kita cari nilai yang banyak pula. Maksudnya nombor jawapan nanti bertambah yang sangat banyak. Okey. Untuk memastikan sama ada ayat menyelesaikan masalah harian itu adalah operasi bahagi pula, di soalan ada perkataan sama banyak. Selain daripada sama banyak, ada perkataan setiap ataupun diagih secara sama rata. Ataupun kita lihat kehendak soalan, dari kuantiti banyak nak kita cari satu. Okey, cara awak faham dan ingat kata kunci ini. Baiklah, kita terus kepada latihan cuba ini, buku teks muka surat 114. Okey, ada 5 soalan A, B, C, D dan E. Okey. Saya akan bimbing kamu cara untuk menyelesaikan masalah yang berikut. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Nota di sebelah menunjukkan perancangan keuangan Ibu Winnie. Ibunya bercadang memberikan sebahagian wang persaraannya sama banyak kepada 5 orang anaknya. Ini adalah kata kunci sama banyak. Ibunya bercadang memberikan sebahagian wang persaraannya sama banyak kepada 5 orang anaknya. Okey, soalan pertama, Roman 1. Berapakah jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya? Okey, setiap maksudnya seorang anak. Kita perhatikan. Di sebelah kanan ini adalah perancangan keuangan Ibu Winnie. Okey, wang bersara yang diterimanya adalah RM145,358.70. Jumlah wang untuk anak-anak, sebahagian wang tu diberikan untuk anak-anak ialah RM12,000. Maka RM12,000 ini adalah wang yang diperuntukkan untuk kelima-lima orang anaknya. Kemudian belanja melancong RM5,750 dan wang pelaburan adalah berapa? Ini adalah anu. Jadi kalau 5 orang anak RM12,000, maka seorang anak berapa? Di seorang anak tentulah nilai wangnya makin sikit. Kalau makin sikit, operasi apa yang terlibat? Okey, sekalipun ada perkataan sama banyak. Kita pergi kepada Roman 2, hitung wang pelaburan Ibu Winnie. Ini pun senang, hitung wang pelaburan Ibu Winnie. Okey, asalnya Ibu Winnie wang persaraannya adalah RM145,358.70. Okey, dia beri pada anaknya RM12,000 dan dia buat belanja untuk melancong RM5,750. Makanya yang lain-lain itulah wang pelaburan. Wang pelaburan awak dah belajar, pelaburan adalah wang simpanan yang tak boleh dikeluarkan bila-bila masa. Jadi wang pelaburan adalah wang simpanan. Jadi kalau
Asalnya dia menerima wang yang segini, RM145,358.70. Kemudian dia peruntukkan yang ini, yang tengah-tengah ni untuk beri pada anak dan belanja, maka bakinya itu adalah wang pelaburan ibu ini. Dia awak tentu boleh kenal pasti apa operasi yang terlibat nak cari wang pelaburan ibu ini. Kita terus kepada soalan B. Okey, kita baca. Kakak Jason menyimpan RM250 setiap bulan. Setiap bulan maksudnya satu bulan. Okey, RM250 satu bulan. Okey, selepas 36 bulan, okey, bayangkan selepas 36 bulan, wangnya akan bertambah sangat banyak. Okey, dia mengeluarkan pula RM7,850 untuk membayar wang pendahuluan sebuah kereta. Kira baki. Okay, kata kuncinya baki. Wang simpanan kakak Jason jika tidak termasuk faedah simpanan yang diterimanya. Okey, awak kena ingat, kalau kita membaca soalan menyelesaikan masalah harian, ada 3 nombor iaitu RM250, 36 bulan dan RM7,850. Ada 3 data ataupun 3 data yang melibatkan nilai nombor. Jadi maksudnya ini adalah operasi bergabung. Kalau ada 2 nombor, itu adalah melibatkan satu operasi je. Tapi bila 3 nombor, ini adalah operasi bergabung. Awak kena kenal pasti operasi bergabung apa. Kalau sebulan RM250, maka selepas 36 bulan, wang simpanannya akan sangat banyak. Jadi kalau sangat banyak, operasi apa yang sesuai? Okay, dah dapat 36 bulan, dah dapatkan 36 bulan tu nilai wangnya yang disimpan berapa, baru kemudian dia keluarkan. Dia keluarkan maksudnya wangnya berkurang RM7,850. Jadi kira baki. Baki adalah kata kunci bagi apa. Dia awak mesti boleh kenal pasti ini adalah operasi apa dan apa. Baiklah, kita terus kepada soalan C. Sebuah syarikat mengagihkan keuntungan tahunan berjumlah RM102,000 sebanyak kepada 32 orang pekerja. Okey, RM102,000 ni adalah nilai yang banyak. Sebab RM102,000 ni adalah untuk diagihkan sama banyak kepada 32 orang pekerja. Jadi kalau sama banyak, operasi apa? Jadi maksudnya kita akan tahu seorang pekerja dapat berapa kan di sini. Jadi operasi apa kalau sama banyak. Bila dah tahu seorang pekerja dapat berapa, kemudian kita baca balik soalan ni. Setiap pekerja syarikat itu diberikan juga RM1,200 bersempena dengan ulang tahun syarikat yang ke-10. Kira jumlah. Jadi kamu kena ingat kalau nombor soalan ni, di soalan ni ada 3 nombor iaitu RM102,000, kemudian 32, kemudian RM1,200. Ini menunjukkan ada 2 operasi yang terlibat ataupun senang cerita ini adalah operasi bergabung. Jadi mula-mula tadi RM102,000 ni untuk 32 orang pekerja. Maksudnya kita kena tahu seorang pekerja dapat berapa, jadi operasi apa yang terlibat. Bila dah tahu seorang pekerja berapa, kemudian setiap pekerja tu dapat lagi duit RM1,200, ini maksudnya operasi apa. Kalau kita tengok yang akhir ni ada perkataan jumlah. Kita terus kepada soalan D. Pihak sekolah bercadang menggunakan wang sumbangan guru dan PIBG berjumlah RM23,250. Okey, ini adalah wang sumbangan guru dan PIBG. Okey, RM23,250. Kemudian duit ini akan dicadangkan untuk membeli 7 buah gazebo. Apa itu gazebo? Ini adalah gambar gazebo. Gazebo adalah sebagai kemudahan tempat menunggu. Okey, boleh menunggu di sinilah maksudnya. Jadi kos bagi sebuah gazebo adalah RM3,800. Jadi sebuah gazebo ataupun satu gazebo nilainya adalah RM3,800. Okey, soalannya berapakah jumlah bagi 7 gazebo? Okey, kita tahu kalau RM3,800 ini adalah satu gazebo, maknanya kalau 7 buah gazebo, tentulah nilai wangnya akan sangat banyak. Jadi maksudnya RM3,800 ni akan berulang sebanyak 7 kali. Jadi kalau berulang, RM3,800 ni berulang sebanyak 7 kali, jadi operasi apa yang paling sesuai? Okay, kita pergi pula kepada Roman 2, kira nilai wang yang diperlukan lagi. Jadi awak kira dulu 7 buah gazebo ni cukup tak?
Cukup tak nilai yang RM23,250 ni untuk 7 buah gazebo? Kalau tak cukup, awak kira nilai yang diperlukan lagi. Okey, faham ya? Baiklah, ini adalah soalan yang terakhir, soalan E. Soalan yang nak dibincangkannya adalah soalan yang kelima. Ayah Izzati membeli sebuah motosikal secara kredit. Okey, maksudnya ayah Izzati beli motosikal secara bayaran ansur ataupun bayaran setiap bulan. Okey, harga belian tunai dan harga belian kredit motosikal adalah seperti ditunjukkan. Maksudnya di sini ini adalah harga tunai. Harga tunai maksudnya dia bayar terus, bayar cash. Okay, harga tunai adalah RM21,500. Manakala harga kredit ataupun harga untuk bayar bulan-bulan, sebulan adalah RM438 ayah Izzati bayar selama 72 bulan. Okey, soalannya berapakah harga belian kredit motosikal itu? Jadi kalau belian kredit, kita yang ambil yang hijau ni lah, awak selesaikan. 72 bulan dalam RM438. Nilai yang besar di atas bila buat untuk lazim. RM438 ni di atas darab 72. Okey, kemudian dah tahu harga belian kredit. Selalunya harga belian kredit nilainya makin mahal. Makin banyak berbanding tunai. Tunai ni selalunya memang pastilah sebab dia tak ada melibatkan bunga ataupun faedah. Okey, seterusnya Roman 2, kira perbezaan harga antara belian tunai dan belian kredit. Perbezaan adalah kata kunci untuk operasi apa? Okey, antara tunai dengan kredit ni ada beza. Memanglah berbeza. Jadi berapa bezanya? Jadi kalau beza, operasi apa yang murid-murid? Okey, saya harap kamu faham dan boleh buat keseluruhan A, B, C, D dan E.